Terima kasih kerana memilih Nasional 8. Kita lihat tumpuan malam ini. ASEAN Community bersepadu menjelang akhir tahun. Serpihan pesawat sepanjang 2 meter pula ditemui. Juga harga minyak mentah global terus menurun. Saya Ivan Toh dan Hani Muhili akan bawakan rincian. Assalamualaikum. Malam ini kami mulakan Nasional 8 dengan laporan berikut. Polis Diraja Malaysia PDRM mendapat kebenaran oleh Mahkamah Kuala Lumpur untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pengasas dan editor portal Sarawak Report, Claire Rucastle Brown. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Saleh dalam satu kenyataan media memaklumkan Brown akan disiasat di bawah Seksyen 124B dan 124I Kanun Keseksaan. Brown akan terus diletakkan dalam senarai individu yang dikehendaki Asianapol juga di bawah notis merah Interpol. One Malaysia Development Berhad OMDB menyambut baik kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa tiada dana daripada OMDB dipindahkan ke akaun Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Presiden kumpulan OMDB Arul Kanda Kandasamy dalam satu kenyataan berkata pihaknya yakin kebenaran akan terserlah. Arul Kanda juga menyela tindakan Setiausaha Agong PKR Rafizi Ramli yang terus-menerus dengan dakwaannya mengenai OMDB meskipun SPRM sudah mengeluarkan kenyataan. Tindakan Rafizi itu disifatkan sengaja untuk memburukkan imej OMDB. Syarikat itu sebelum ini mengeluarkan ringkasan penggunaan hutang 42 bilion ringgit tersebut pada 3 Jun lalu. Dalam pada itu, kritikan berterusan sesetengah pihak terhadap Perdana Menteri berhubung isu 1MDB jelas merupakan satu kes klasik. Ini kerana pengkritik tidak akan pernah berpuas hati dengan apa jua penjelasan. Menerusi catatan laman blognya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata, walaupun SPRM mengumumkan 2.6 bilion ringgit yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah sumbangan penderma dan bukannya daripada dana 1MDB, golongan itu akan terus-menerus mengkritik menuntut jawapan. Semalam, SPRM melalui satu kenyataan mengesahkan perkara berkenaan. Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh berpendapat ia tidak akan dapat memuaskan hati golongan seperti itu kerana mereka tidak akan percaya dan akan terus-menerus membuat tuntutan dan dakwaan baharu walau apa jua jawapan diberi. Bagi pengarah komunikasi strategik Barisan Nasional BN Dato' Abdul Rahman Dahlan dengan pendedahan SPRM itu, ia menjawab segala tomahan yang mengaitkan OMDB memindahkan dana ke akaun milik Datuk Seri Najib. How the money went in, daripada siapa, untuk apa, itu soalan kedua dan ketiga keempat. Yang penting untuk rakyat, betulkah duit dirompak ataupun dicuri daripada 1MDB, dan hari ini ternyata setelah kenyataan SPRM itu tidak betul. Dato' Abdul Rahman menyatakan demikian kepada media pada Majlis Jalinan Mesra dan Sambutan Aidilfitri Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bercadang mengeluarkan laporan ringkas berhubung siasatan 1MDB selepas proses pendengaran yang sepatutnya berlangsung hari ini terpaksa ditangguh. Naib Presiden PAC Dr. Tan Seng Giau berkata laporan ringkas itu bertujuan memaklumkan kepada rakyat mengenai status perkembangan siasatan kerana 1MDB telah menjadi isu antarabangsa. PAC kini sedang mengesan Jolo bagi memberi keterangan kepada jawatan kuasa itu mengenai isu 1MDB. Pada rombakan Kabinet minggu lalu, 4 ahli PAC termasuk pengerusinya Datuk Nur Jazlan Mohamad dilantik menganggotai Kabinet baharu Perdana Menteri. Sekaligus prosiding PAC terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC meminta seorang pemilik akaun Facebook bernama Sharifah Sofia Said Rashid untuk hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya itu bagi membantu proses siasatan berkaitan penyebaran beberapa maklumat yang belum ditentukan kesahihannya dalam akaun Facebook tersebut. Dan analisis yang dijalankan turut mendapati pemilik akaun Facebook itu juga disyaki menggunakan pelbagai profil lain seperti Sharifah dan Kapten Sharifah untuk tujuan sama. Ketua Bahagian Pemantauan dan Penguatkuasaan MCMC Zulkarnain Muhammad Yassin berkata hasil siasatan awal mendapati wujud akaun Facebook menggunakan profil Sharifah Sofia Said Rashid. Maklumat-maklumat yang disebarkan dalam akaun Facebook tersebut bukan sahaja palsu, malah boleh mengganggu ketenteraman awam. Zulkarnain juga meminta mana-mana pengguna media sosial yang mempunyai maklumat mengenai pemilik akaun Facebook tersebut untuk tampil membantu siasatan. Pengguna media sosial yang mendapati akaun mereka disalahguna untuk membuka akaun palsu dinasihatkan untuk membuat laporan kepada pihak Facebook agar akaun palsu mereka itu boleh ditutup. Aduan juga boleh dikemukakan menerusi laman MCMC di email aduan.skmm@cmc.gov.my. Fasa ke-24 Perintah Berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan bermula 6 hingga 21 Ogos. Ia berkuat kuasa dari pukul 7 malam hingga 5 pagi. Pelaksanaannya melibatkan jarak 3 batu nautika dari pantai perairan 6 daerah merangkumi Sandakan, Kinabatangan, Semporna, Lahad Datu, Kunak dan Tawau. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, keputusan melanjutkan perintah berkurung itu dijalankan selepas mengambil kira situasi keselamatan di kawasan berkenaan serta atas permintaan banyak pihak. Beliau berkata keputusan itu dibuat berdasarkan pendedahan maklumat mengenai ancaman daripada penculikan untuk dijadikan tebusan kumpulan Abu Sayyaf yang masih cuba menceroboh. Ia sekaligus melakukan jenayah rentas sempadan termasuk menculik serta samun bersenjata. Dalam satu kenyataan, Datuk Jalaluddin berkata lanjutan perintah berkurung itu bagi memudahkan anggota keselamatan melaksanakan penguatkuasaan termasuk memantau segala pergerakan bot yang mencurigakan serta menyekat aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan senjata api. Kumpulan penyiasat Malaysia hari ini menemui beberapa lagi serpihan sepanjang 2 meter yang dipercayai mampu membantu siasatan terhadap misteri kehilangan pesawat MH370. Pasukan tersebut mengambil beberapa objek berwarna putih dan dikenal pasti sebagai kayu daripada kawasan sekitar Saint Andre di mana seorang pembersih pantai terjumpa sayap Boeing 777 Khamis lepas. Seorang pegawai yang enggan namanya didedahkan mengesahkan pasukan itu telah menemui beberapa objek di kawasan tersebut. Ia kini sudah diserahkan kepada pasukan pakar Perancis. Pasukan penyiasat Malaysia berada di Pulau Reunion itu sejak Sabtu lalu dan mereka menyatakan hanya pemeriksaan sekitar pantai untuk mencari sebarang objek yang boleh membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan satu mesyuarat antara pasukan penyiasat Malaysia dan Perancis berhubung penemuan serpihan pesawat di Pulau Reunion selesai. Mesyuarat berkenaan berlangsung di bangunan Mahkamah Paris. Kelihatan Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA, Dato' Azharuddin Abdul Rahman, meninggalkan bangunan berkenaan sebaik sahaja mesyuarat itu tamat. Hadir sama dalam pertemuan itu beberapa lagi delegasi dari Malaysia, wakil pihak berkuasa keselamatan penerbangan Perancis serta wakil dari negara China dan Australia. Pihak Perancis membuka siasatan kehakiman pada 7 Mei 2014 untuk menyiasat kemungkinan pembunuhan ekoran kehilangan 4 warga negaranya bersama MH370. Analisis bahagian sayap yang terdampar di Pulau Reunion ditetapkan bermula esok di Toulouse. Bahagian pesawat itu diterbangkan ke Paris Sabtu lepas dan telah dibawa ke Toulouse untuk pemeriksaan lebih terperinci.
Penemuan serpihan bangkai pesawat di Pulau Reunion Lautan Hindi tidak boleh dibuat kenyataan secara terburu-buru. Pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Komunikasi dan Media Insiden MH370, Datuk Jailani Johari, meminta masyarakat tidak membuat spekulasi kerana tiada pengesahan daripada pihak berkuasa. Ya, kumpulan pakar pelbagai negara dan Boeing kini sedang cuba mengenal pasti beberapa bahagian yang ditemui di Perancis. Dan di saat ini saya tidak ingin memberi apa pengharapan kepada mana-mana kaum keluarga kerana masih kita tengah cuba verify sama ada benda itu adalah sebahagian daripada MH370. Dan saya percaya pasukan yang kita hantar ke Lee Reunion akan membuat semakan dan kena pasti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan melihat semula keputusan tiadanya makluman perubahan harga petrol dan diesel setiap bulan kepada orang ramai. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Hamzah Zainuddin memerlukan masa bagi menilai prosedur memakluman harga petrol dan diesel. Saya baru hanya seminggu, saya nak tengok pasal apa, sebab apa, ianya telah pun disegahkan orang lain yang ambil peranannya. Sebelum ini, pemberitahuan mengenai perubahan harga bahan bakar itu diumum di laman web rasmi KPDNKK selepas 12.30 malam. Jun lalu, KPDNKK mengumumkan tiada lagi notis pemberitahuan mengenai perubahan harga minyak kepada orang ramai. Perkara itu hanya dimaklumkan kepada pengusaha minyak pada setiap hujung bulan. Beliau mengingatkan pengguna supaya tidak terpengaruh dengan kenyataan negatif di media sosial berkaitan harga minyak. Beliau menjelaskannya kepada media selepas perhimpunan bulanan dan jamuan Aidilfitri Maktab Koperasi Malaysia. Harga minyak mentah bulan lalu yang terjejas sekurang permintaan yang lemah terus memberi tekanan kepada ringgit. Namun, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia yakin mata wang tempatan itu akan kembali pulih menjelang akhir tahun ini selari unjuran harga minyak mentah antara 58 hingga 59 dolar Amerika setong oleh Forum Ekonomi Dunia. Minyak mentah terus merosot dan ini tentunya akan memberikan tekanan yang lebih kepada nilai luaran ringgit. Makna dia keadaan 3.86 itu akan terus diuji dan akan mengalami kemerosotan pada masa akan datang. Bergantung saya kata tadi kepada harga minyak mentah dunia. Selain harga minyak mentah, pergerakan ringgit turut dipengaruhi faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Antaranya keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia merangkumi perubahan politik dalam negara. Sementara itu, RAM Rating Services Berhad yakin ringgit tidak akan mencecah paras RM4 bagi setiap dolar Amerika tahun ini. Ahli ekonomi dan ketua penyelidiknya Christina Fong berkata beliau menjangkakan ringgit hanya akan mencecah paling rendah RM3.90 menjelang hujung tahun ini. Ya, harga minyak mentah di pasaran global meneruskan penurunan untuk 2 hari berturut-turut. Penurunan itu susulan data terbaru yang menunjukkan sektor pembuatan Amerika Syarikat dan China lemah, ditambah kebimbangan berterusan berhubung bekalan minyak mentah yang berlebihan. Penanda aras West Texas Intermediate WTI jatuh di bawah paras 50 dolar Amerika setong dan diniaga pada 45.17 dolar di New York Mercantile Exchange. Manakala Brent North Sea Crude bagi penghantaran September susut 5% kepada 49.52 dolar Amerika setong. Jumaat lalu pasaran minyak dunia mula mencatat penurunan selepas pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC memaklumkan tidak akan mengurangkan pengeluaran meskipun berdepan penurunan harga minyak mentah. Ya, kerajaan juga menyatakan yakin nilai ringgit akan kembali stabil dan mencerminkan kedudukan ekonomi sebenar. Jelas Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah,
Prestasi ringgit sebahagian besarnya dipengaruhi ketidaktentuan ekonomi global. Mata wang Amerika Syarikat yang kukuh juga katanya telah memberi kesan kepada nilai mata wang Malaysia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Euro tu. So people will say that the American punya Federal punya Reserve tu, they will introduce interest rate or increase the interest rate. Sometimes people do not know when, but some expecting it to be in September. So this is where the movement of funds. Datuk Seri Husni menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat kumpulan fokus bagi bajet 2016 bertajuk meningkatkan pendapatan B40 ke arah pendapatan sederhana di Putrajaya. Mesyuarat tersebut adalah yang pertama daripada 15 kumpulan fokus yang diberi keutamaan dalam bajet 2016. Ia bagi mendapatkan maklum balas daripada semua pihak dan mengenal pasti program bersesuaian untuk golongan berpendapatan 40% ke bawah. Malaysia mahu menambah baik dan meningkatkan hubungan perdagangan dua hala dengan Turki. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, tahun lalu ekspor Malaysia ke Turki berjumlah $752 juta Amerika, manakala import hanya bernilai $217 juta. There's a big imbalance. It is our desire to improve, to increase our imports from Turkey. That's from the Malaysian side. The Malaysia-Turkey free trade. Jelas beliau pelaburan Malaysia di Turki juga telah berkembang secara signifikan dalam tempoh beberapa tahun sebelum ini. Khazanah Nasional Berhad contohnya telah melabur lebih $2 bilion Amerika di negara itu dalam sektor penjagaan kesihatan dan perkhidmatan pengurusan lapangan terbang. Beliau yakin perjanjian perdagangan bebas Malaysia-Turki MTFTA yang telah berkuat kuasa pada 1 Ogos lalu akan menyediakan platform untuk mengukuhkan lagi hubungan perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara. Feodal Global Ventures Holdings Berhad FGV telah menyelesaikan 75% urusan yang wajar berkaitan pengambil alihan 37% kepentingan dalam PT Eagle High Plantation EHP. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Emir Mavani Abdullah berharap segala urusan berkaitan pengambil alihan itu dapat diselesaikan menjelang akhir bulan ini. I think we've finished about 75% of our due diligence. We have a bit more to finish. And once it's finished, we are going to have an internal discussion and go to the normal process of our board and bursa and everything else. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan buku laporan lawatan ke ladang EHP di Indonesia kepada wakil-wakil pekebun kecil. Jun lalu, FGV telah menandatangani perjanjian dengan kumpulan Raja Wali untuk mengambil alih kepentingan EHP bernilai $680 juta Amerika dalam bentuk wang tunai dan saham. Pengambil alihan kepentingan dalam ladang kelapa sawit dan tebu milik EHP itu dijangka memberi keuntungan kepada FGV untuk jangka masa panjang. Malaysia bakal menjadi peluang utama nenas berkualiti dunia apabila tanaman itu dilaksanakan secara besar-besaran dalam rancangan Malaysia ke-11. Dan buat permulaan, 6 juta pokok nenas diusahakan di kawasan 120 hektar seluruh negara tahun depan. Pengerusi Lembaga Perusahaan Nenas Malaysia LPNM, Datuk Samsobari Jamali berkata, tumpuan kepada keluaran benih nanas hybrid MD2 kerana nanas tersebut diterima baik pasaran dunia dan permintaannya semakin meningkat. Ini disebabkan profil rasanya yang manis, kandungan vitamin C yang tinggi serta jangka hayat simpanan yang lebih lama. Pelaksanaan perusahaan benih nanas itu dilakukan secara 4 kaedah iaitu pawah, penwujudan nursery benih usahawan, pusat keluar benih di Alor Bukit Puntian dan perolehan usahawan benih sedia ada seluruh negara. Dan kita memperuntukkan lebih kurang 40 juta keseluruhan RM11 khususnya untuk
penanaman premium ni. Beliau berkata demikian dalam satu temu buah khas dengan RTM di Air Hitam Keluang Johor. Menurut Datuk Samsul Bari, pengeluaran MD2 dijangkakan meningkat hampir 70% daripada 16,875 tan metrik kepada 63,500 tan metrik pada 2016. Manakala keluasan tanaman nanas MD2 dijangka meningkat daripada 375 hektar pada 2013 kepada 5,000 hektar pada 2020. Sebenarnya permintaan adalah melebihi daripada supply kita yang ada. Sebab tu kita ditekankan bahawa dalam urusan ini, selain daripada kita perlu ada tanah, kawasan, bekalan benih adalah mesti mencukupi dan tepat pada waktunya dengan kualiti yang ditetapkan. Berdasarkan nilainya yang tinggi, nanas MD2 dikategorikan sebagai antara tanaman yang akan ditanam secara komersial, memandangkan penanamannya bukan lagi di tanah gambut tetapi di tanah mineral. Kawasan tanaman komoditi itu kini seluas 15,872 hektar dengan kira-kira 84% produk nanas ini digunakan untuk pasaran segar dalam negara, 10% untuk diproses dan 6% lagi dieksport. Peladangan nanas negara disasarkan seluas 22,589 hektar menjelang tahun 2020. Singapura dan Timur Tengah merupakan pasaran utama nanas segar dengan pasaran Singapura menyumbang 75%, diikuti Emirat Arab Bersatu UAE sebanyak 16% pada 2013. Malaysia ialah pengeluar ke-15 terbesar nanas dunia dan mengeksport kira-kira 100 juta tan nanas setahun ke 15 negara termasuk UAE, Singapura, Jordan dan Korea Selatan. Datuk Wilfred Madius Tangau mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Halim Azam Shah. Istiadat berlangsung di bilik singgah sana kecil di Istana Negara. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa menteri kabinet lain. Sementara itu, Nogeh Anak Gombek juga mengangkat sumpah jawatan sebagai Timbalan Menteri bagaimanapun portfolionya akan diketahui esok. Datuk Madius dan Nogeh turut menandatangani surat angkat sumpah dan surat simpan rahsia disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. ...24 kilogram dadah pelbagai jenis dan lebih 40,000 biji pil ekstasi berjaya dirampas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Manakala seorang wanita mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan di Mahkamah Magistrate Alor Gajah, Melaka. Itu antara rangkuman berita jenayah. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dengan kerjasama pasukan Sting merampas kira-kira 24 kilogram dadah berbagai jenis. Selain itu, lebih 40,000 biji pil ekstasi dan Eramin 5 dirampas dalam beberapa siri serbuan dari Johor ke Pulau Pinang. 8 premis diserbu dan hasilnya polis turut memberkas 17 suspek secara keseluruhan. Serbuan bermula di Johor pada 30 dan 31 Julai lalu. Serbuan di Paya Terubung Air Hitam, Batu Uban dan Teluk Air Tawar menemui berbagai jenis dadah termasuk heroin, syabu, yaba, ketamin dan ganja. Polis percaya dadah berkenaan akan diedarkan ke pasaran tempatan. Turut dirampas 6 pucuk pistol, selaras senapang dan 331 butir peluru. Di Mahkamah Magistrate Alor Gajah, Melaka, seorang wanita mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan tertuduh Daphne Pang Mei Kay. 28 tahun dituduh membunuh Ivan Chi Zing Chi berusia 2 tahun di Taman Padi Indah Pulau Sebang pada 27 Julai lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dibacakan di hadapan Magistrate Nur Azizah Yusof. Tertuduh tidak diwakili peguam. 8 September depan ditetapkan untuk sebutan semula kes itu. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah, 3 premis perkhidmatan refleksologi dan pusat urut tradisional diserbu pasukan Jabatan Imigresen.
Didapati premis itu menjalankan aktiviti tidak bermoral termasuk pelacuran. 10 wanita pendatang asing tanpa izin parti warga Thailand ditahan kerana menyalahguna pas lawatan sosial. Pemeriksaan lanjut menemui pelbagai alat termasuk kondom yang telah dan belum digunakan untuk tujuan seks. Kesemua parti berusia 21 hingga 56 tahun dan lelaki warga tempatan ditahan di lokap imigresen di Anak Bukit untuk siasatan lanjut. Sebuah stor penyimpanan di sebuah kilang di Alor Gajah Melaka terlibat dalam satu kejadian kebakaran. Kejadian itu mengakibatkan 80% bilik penyimpanan barang-barang plastik musnah. Seramai 27 anggota dengan 5 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Alor Gajah dikejarkan ke tempat kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, jumlah kerugian masih disiasat. Sedih tapi reda dengan pemergiannya. Itu luahan ayah kepada Allahyarham adik Raif Ukail Muhammad Rosli yang meninggal dunia pada 30 Julai lalu selepas lebih 3 tahun menderita penyakit biliary atresia atau kegagalan hati tahap akhir. Penderitaan adik Raif Ukail yang berusia 4 tahun pernah kami siarkan sebelum ini dalam usaha membantunya menjana kos pembedahan berjumlah RM300,000. Umur tidak panjang, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 8.20 malam ketika menerima rawatan di unit rawatan rapi pediatrik Shanghai Children Medical Center, Shanghai, China. Walaupun berat dugaan diterima, namun sebagai ketua keluarga, Muhammad Rosli dan isteri Nuraini Jaafar reda dengan pemergian anak tunggal mereka itu setelah pelbagai usaha digerakkan bagi memulihkan anak mereka. Dengan Raif itu memang terasa lah. Itulah, kita kena reda dengan pemergian dia. Ayah ini pun sebabkan dia punya ni lah, tekanan darah rendah. Jantung pun dah tak boleh, orang buat CPR pun dah tak ada tindak balas semua. Jadi itulah, Allah Allah dah kira lebih sayang dengan dia kan. Itu yang kita boleh cakap. Jadi dia pergi dengan pendarahan banyak lah waktu itu. Jenazah Raif Ukail dijangka dapat dikebumikan di tanah air sebaik urusan membawa pulang jenazah selesai dalam masa terdekat. Kisah penderitaan Raif Ukail mendapat perhatian luas rakyat Malaysia sehingga membolehkan Allahyarham terbang ke Shanghai pada 7 Mei lalu bagi urusan pembedahan. Namun setibanya di sana, Allahyarham mendapat pelbagai komplikasi termasuk demam, jangkitan kuman di otak, pendarahan, menerusi muntah dan najis selain sesak nafas. Kalau guna hati saya takut lepas pembedahan tu akan jadi ada lagi teruk risiko lah. Jadi doktor bagi tahu dia nak minta donor. Sebelum tu dia agak stabil jugalah. Doktor cakap dia dah okey. Tapi dah boleh untuk ni lah transplant. Tunggu adik rumah saya ni lah untuk memegang hati. Jadi mungkin benda tu dah sampai, adik tu dah sampai sini. Jadi keadaan Raif tu makin lama makin menurun. Semoga roh Allahyarham adik Raif dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para solihin. Al-Fatihah. Ivan dan juga Hanim di Angkasa Puri, mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN dirasmikan pagi tadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ia diteruskan dengan sidang pleno dan juga pemukiman pada sebelah petang. Dalam ucapan pada majlis perasmian pagi tadi, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata hala tuju ASEAN semakin positif untuk menjadi pasaran ekonomi keempat terbesar di dunia menjelang 2050. Ini berikutan kerjasama dan juga integrasi padu yang ditunjukkan negara-negara anggota ASEAN. Ketika ini, ASEAN sudah pun menjadi tumpuan ekonomi dalam perdagangan dunia selepas India dan China di rantau Asia.
Jelas Perdana Menteri, sekiranya Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dilaksanakan, ia boleh memacu pertumbuhan KDNK tahunan serantau antara 6 hingga 8%. Annual intra-regional trade could reach $1 trillion. And G4 trade with United States, Europe, Japan and China could reach $3.7 trillion. Foreign direct investment into ASEAN from the G4 will continue to grow strongly to around $106 billion as companies look to expand production bases in the region. Datuk Seri Najib juga yakin Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 akan terus memainkan peranan dalam menjadikan ASEAN sebagai pemain global utama dunia dalam aspek ekonomi. Namun beberapa isu seperti perubahan iklim, migrasi, jenayah rentas sempadan dan ancaman pengganas perlu diberi perhatian bersama. Selain itu, kerjasama ASEAN dengan rakan-rakan dialog dari Asia Timur dan Barat membuka ruang kerjasama dan jalan penyelesaian yang lebih baik. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Najib menggesa supaya kemapanan dan inklusiviti menjadi teras dasar ASEAN untuk membina sebuah perkumpulan yang benar-benar bersepadu. Ketika membuat gesaan itu, Perdana Menteri berkata sebagai sebuah komuniti, negara-negara anggota perlu memberi penekanan sewajarnya terhadap agenda pembangunan ASEAN. Jelasnya 10 negara anggota yang berada pada tahap berbeza sama ada pandangan atau sebagainya merapatkan jurang berkenaan kerana ia bukan lagi satu pilihan. We were to build a truly integrated ASEAN, which is why inclusiveness and sustainability must be at the heart of our policies going forward. Datuk Seri Najib yang juga Menteri Kewangan menegaskan ASEAN yang semakin bersepadu berada di landasan untuk muncul sebagai ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2050. Ini kerana ada pihak menganggarkan Malaysia mampu menjadi pasaran keempat terbesar selepas Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan China menjelang 2030. Selepas menerima kunjungan hormat beberapa menteri luar ASEAN, Datuk Seri Najib kemudiannya mengadakan pertemuan dua hala antara Menteri Luar China, Wang Yi dan Menteri Luar Turki, Mevlut Cavusoglu. Pertemuan membincangkan pelbagai isu serantau dan memperkukuh hubungan antara rakan dialog ASEAN. ASEAN dalam pada itu menggesa pelaksanaan deklarasi berkaitan kod pihak-pihak di Laut Cina Selatan DOC serta penubuhan kod tata laku COC dipercepat. Memandangkan ASEAN dan China bersetuju untuk mara ke peringkat seterusnya dalam rundingan ke arah penubuhan COC, ASEAN menggesa para pegawai kanan untuk meningkatkan rundingan mereka supaya COC boleh diwujudkan secepat mungkin. Perkara tersebut antara yang dibincangkan menteri-menteri luar ASEAN dalam mesyuarat pemukiman petang tadi. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata rundingan mengenai kerangka, struktur, elemen kod tata laku berkenaan akan diperhebat di samping menangani isu sukar dan rumit yang dibangkitkan oleh pihak menuntut. On South China Sea, the ASEAN foreign ministers discussed this matter extensively. We reaffirm the importance of maintaining peace, security and stability as well as the freedom of navigations and overflight over the South China Sea as an important sea lane communication for regional and international trade and commerce. Mesyuarat sama juga jelas Datuk Seri Anifah turut menyentuh isu pergerakan luar biasa manusia di Asia Tenggara. Menteri-menteri luar ASEAN menyambut baik hasil mesyuarat Menteri ASEAN mengenai jenayah transnasional yang diadakan pada 2 Julai lalu di Kuala Lumpur. Mesyuarat bersetuju memperkukuh undang-undang penguatkuasaan untuk memerangi pemerdagangan dan penyeludupan manusia setelah berlakunya krisis penghijrahan beribu-ribu rakyat Bangladesh dan warga Rohingya ke Malaysia, Thailand dan Indonesia pada Mei lalu. Isu keselamatan maritim di Laut Cina Selatan yang dibangkitkan dalam AMM ke-48 kali ini bukanlah untuk menuding jari kepada mana-mana pihak termasuk negara China. Sebaliknya, ia diketengahkan bagi memastikan perairan Laut Cina Selatan yang menjadi laluan perdagangan dan kepentingan ekonomi antarabangsa selamat daripada sebarang ancaman.
Dalam satu taklimat media, Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Dato' Othman Hashim berkata isu itu juga perlu diselesaikan segera atas kepentingan ekonomi anggota ASEAN. Apatah lagi dunia khususnya rantau Asia Timur bergelut dengan cabaran seperti keganasan, lanun, penyeludupan senjata dan pemerdagangan manusia. Selain itu, isu persempadanan melibatkan Laut Cina Selatan juga mampu menimbulkan ketegangan antara negara. There are two parts of it. One is activities in South China Sea. The other one is issue of multiple overlapping claims. So this is work in progress. So it's not appropriate for us to say what is going to happen in the next few years. But we are committed to work together in dealing with the issues of South China Sea. Berhubung isu pertelingkahan sempadan antara negara China dengan beberapa negara ASEAN, ia akan dibincangkan dalam mesyuarat ASEAN-China yang dijadual berlangsung esok. Pertikaian dilihat semakin tegang sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dengan Filipina di barisan hadapan mendakwa China membuli apabila dengan tegas menuntut perairan itu. Laut Cina Selatan merupakan laluan laut dan kawasan perikanan penting serta dipercayai mempunyai sumber galian yang banyak. Dan sehingga kini, Menteri-Menteri Luar ASEAN berpuas hati dengan tahap pelaksanaan rangka tindakan dalam Pelan Dasar Komuniti Politik Keselamatan ASEAN APSC. Namun, keperluan negara-negara ASEAN untuk mempercepatkan pelaksanaannya diberi penekanan, memandangkan komuniti ASEAN akan ditubuhkan penghujung tahun ini. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata Menteri-Menteri Luar ASEAN turut menggariskan kepentingan visi Komuniti ASEAN pasca 2015 dan dokumen sokongan APSC. Ini kerana ia bakal mencorakkan hala tuju dan masa depan ASEAN sebagai satu komuniti. Perkara itu dibincangkan dalam sesi pleno mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di PWTC. Kerjasama Amerika Syarikat dengan ASEAN bertujuan untuk mempertingkat hubungan di antara kedua-dua pihak ke arah perkongsian strategik. Perkongsian itu seterusnya akan membawa kemajuan dalam hubungan Amerika-ASEAN pada masa hadapan. Dalam wawancara bertulis dengan bernama menjelang ketibaan Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry ke Malaysia esok, Kedutaan Amerika menjelaskan perkongsian Amerika-ASEAN terus berkembang sejak 1977. Kedutaan berkenaan menegaskan bahawa ASEAN adalah aspek penting dalam dasar luar Asia Tenggara bagi Amerika. Pihaknya menyokong kerangka serantau dengan ASEAN sebagai pusatnya, justru kerjasama tersebut akan memperkukuhkan peranan ASEAN sebagai peneraju serantau dan global. Kerry akan mengetuai delegasi Amerika ke mesyuarat Menteri-Menteri Luar Sidang Kemuncak Asia Timur ke-5, Forum Serantau ASEAN ke-22 dan mesyuarat Menteri-Menteri Inisiatif Hulu Mekong sebagai tambahan kepada mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Amerika. Beliau dijangka mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari beberapa negara semasa kunjungannya ke negara ini yang menjadi tuan rumah AMM ke-48 pasca persidangan Menteri-Menteri dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Kedutaan Amerika juga yakin persidangan di Kuala Lumpur akan menghasilkan banyak inisiatif dan hasil positif yang secara keseluruhannya menyokong sebuah kerangka serantau dengan ASEAN sebagai pusatnya. Mesyuarat AMM ke-48 dan mesyuarat pasca persidangan Menteri Luar yang bermula Sabtu lalu sehingga Khamis ini mendapat liputan meluas bukan sahaja di kalangan media tempatan, malah media antarabangsa. Selain RTM dan bernama, agensi media lain yang membuat liputan ialah Associated Press, Reuters, AFP, Xinhua News Agency dan media dari negara-negara anggota ASEAN. Bagi memastikan aliran kerja pengamal media lancar, pihak penganjur menempatkan petugas untuk mengendalikan kaunter bantuan, permohonan untuk temu ramah, dokumentasi serta akreditasi di pusat media. I think working here is good, but it's quite cold here. But anyway, from working like today, it's quite, we got an information enough and it's quite quick. And yes, I can ask to the media secretary when I need something to help, and they help me a lot. Bagi kami petugas media di sini, kami rasa semuanya tak ada masalah
kami diberi layanan yang baik dari segi makanan, tempat logistik dan juga semuanya teratur lah sebab dia semua di dalam satu bangunan. Jadi memudahkan kami sebagai petugas media untuk membuat liputan di sini. Sebanyak 438 wakil media asing daripada 80 organisasi membuat liputan sepanjang 6 hari mesyuarat berlangsung. Kawalan keselamatan ke pusat media turut dipertingkat. Dan esok, para Menteri ASEAN akan mengadakan pertemuan dalam mesyuarat Menteri Luar ASEAN bersama pemimpin 10 negara rakan dialog, antaranya Jepun, Kanada, Australia, Rusia dan India. Turut dijadual adalah mesyuarat Menteri Luar Sidang Kemuncak Asia Timur EAS ke-5 yang akan disertai semua 18 Menteri Luar Negara EAS. Pada sebelah malamnya pula akan berlangsung majlis makan malam bagi meraihkan delegasi yang hadir ke AMM kali ini. Untuk itu saya kembalikan dulu ke Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Kerajaan negeri akan membantu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA menyelesaikan masalah dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membabitkan bayaran gaji tertunggak kepada bekas jurulatih pasukan itu Steve Darby yang masih belum selesai. Exco Kerajaan Negeri Dato' Abdul Fattah Mahmud berkata pihaknya sudah mengenal pasti isu itu yang dihadapi KAFA dan sedang berusaha membantu menyelesaikannya. Pihaknya juga telah berbincang dengan Presiden KAFA Tan Sri Anwar Musa supaya memberi perhatian terhadap FAM termasuk mengambil langkah-langkah mencari jalan penyelesaian. Apa saja yang kita boleh bantu pihak negeri, saya sendiri sebagai exco sukan, kita akan memberi sokongan dan kerjasama demi untuk memastikan Direct Warrior dapat buat sembah yang terbaik dan KAFA dapat menguruskan pasukan bola sepak Kelantan dengan lebih baik. Beliau memberitahu media selepas Majlis Jamuan Hari Raya Urus Setia Belia dan Sukan UBAS dengan media Kelantan di Kota Baru. FAM sebelum ini dilaporkan mengarahkan KAFA menjelaskan gaji tertunggak Darby jumlah RM636,000 yang dikatakan bermula dari April 2014 sehingga November 2015. Beliau hanya membimbing Kelantan selama 6 bulan sedangkan kontrak bersama KAFA sepatutnya 2 tahun. Bekas ketua jurulatih Kelantan itu dipecat serta-merta selepas skuadnya mencatat siri kekalahan teruk pada aksi Liga Super April tahun lalu. Walaupun KAFA sedang menghadapi masalah, Dato' Abdul Fattah berharap pasukan Direct Warriors akan tetap mempamerkan persembahan terbaik. Sementara itu, pembangunan sukan lain di negara ini semakin mendapat sokongan sektor korporat. Tahun lalu, Liga Badminton Profesional, Purple League dan Liga Sepak Takraw direalisasikan. Dan kini, Liga Bola Keranjang Profesional pula diilhamkan dengan nilai tajaan berjumlah hampir RM4 juta dijenamakan sebagai MBL Asia. Bakal bermula awal tahun depan, Ketua Pegawai Eksekutif MBL Asia Berhad Tan Kee Hian berkata Liga Bola Keranjang itu nanti berkonsepkan main dan latih yang mengambil masa selama 3 hingga 6 bulan. About passion is all about focus back to the game itself. You know, the people that come in to watch, to play, they have to enjoy. You know, that's the most important thing. That passion, when you get back, these people will come in. Tambah Kee Hian yang juga bekas pemain kebangsaan, tahun pertama penganjuran terbuka kepada pasukan tempatan sahaja. Langkah Seri Mutiara Development Berhad ini yang menaja sejumlah RM3.8 juta disambut baik Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Saya percaya dan yakin ini adalah satu langkah yang sangat penting untuk kita mempertingkatkan lagi prestasi bola keranjang dengan adanya liga profesional yang boleh memberi pendedahan berterusan pertandingan kepada pemain bola keranjang kita. Syarikat yang sama sebelum ini turut menaja gandingan bergu profesional negara Koo Keng Kiat Tan Boon Hiong dengan nilai tajaan RM2 juta sebagai persediaan ke Tamasya Olimpik Rio 2016. Sempena musim haji ini, syarikat-syarikat swasta,
institusi korporat dan juga persendirian mengambil berkat menyumbang barangan keperluan jemaah haji bernilai lebih 9 juta ringgit. Dan sumbangan disalur 34 rakan strategik tabung haji menerusi program Sahabat Korporat TH. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom, sumbangan diberi dalam bentuk barangan keperluan haji dan wang tunai. Antara barangan yang diberi termasuk beg, ubat-ubatan dan kad SIM telefon. Program Sahabat Korporat TH adalah acara tahunan yang memberi peluang kepada syarikat korporat membantu jemaah haji Malaysia. Antara penyumbang utama ialah Bank Rakyat dengan pemberian 25,000 beg kasut untuk kegunaan jemaah haji. Menawarkan dan memberikan sumbangan dalam bentuk juga Sedia Berhad, Encik Wahab Nur Riyad Rashid Ismail. Pada hari ini Bank Rakyat kita sumbangkan sebanyak 25,000 beg kasut untuk jemaah haji dengan nilai lebih daripada 150,000. So kita harap dapat membantulah sedikit sebanyak seragamkan semua jemaah haji di Malaysia. Saat ini kita ini aktiviti kita yang berterusan. So untuk tahun depan pun kita dah ada rancangan, tahun satu lagi pun insya-Allah kita ada rancangan juga. So kita akan teruskan. Setiap tahun jemaah haji negara menerima pelbagai sumbangan untuk kegunaan mereka ketika mengerjakan ibadah haji. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor menerima kunjungan hormat daripada isteri Menteri Luar ASEAN di Putrajaya. Isteri Menteri Luar ASEAN turut diraikan pada jamuan minum petang yang dihoskan Datin Seri Rosmah di Seri Perdana. Mereka adalah pengiran anak isteri pengiran anak Haja Zariah dari Brunei, Nelly Sisulit dari Laos, Nguyen Nguet Nga dari Vietnam dan Huya Kavuzoklu dari Turki. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Isteri Menteri Luar Datin Seri Rubiah Abdul Samad dan Isteri Timbalan Menteri Luar Datin Ismailina Ismail. Selain dihiburkan dengan persembahan kebudayaan oleh Permata Seni, para isteri Menteri Luar ASEAN yang hadir juga turut menikmati pelbagai jenis makanan dan buah-buahan tempatan. Isteri Menteri Luar ASEAN tersebut berada di Kuala Lumpur sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-48 yang diadakan sehingga 6 Ogos. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 4 Ogos. Nasional 8 malam ini kami tinggalkan anda dengan visual kemeriahan suasana Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri, anjuran warga kerja Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM dan unit bahagian operasi penyiaran IBC. Dan Best 5-10 akan menyusul selepas itu. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu bisa.